Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Ya, apa khabar? Semoga semua penonton dalam keadaan sihat sejahtera. Walafiat. Jadi baiklah, pada malam ini bersama saya Ahmad Amsyar Ahmad Effendi selaku moderator anda untuk slot bicara 6 dekad pengisahan 59 tahun PKPM. Jadi kita beruntung malam ni kerana kita dapat bersama dengan seorang tokoh hebat, alumni PKPM yang telah memimpin gerakan kita pada sebelum ini, iaitu saya perkenalkan saudara Khairul Arifin Muhammad Munir yang lebih besar dikenali sebagai Abang Ipin. Apa khabar Abang Ipin? Jika ada masalah tadika, teruskan dengan saudara Khairul Arifin Muhammad Munir. Sekarang ini bekerja selaku pengurus berkhidmat selaku pengurus kanan penyelidikan Institut Darul Ihsan Selangor. Okay, jadi pada malam ini kita akan dengarkan perkongsian beliau pengisahan ketika berada di sebagai pemimpin PKPM pada awal abad ke-21. Jadi insyaAllah kita tanpa membuang masa, saya berikan ruang kepada Abang Ipin kita untuk bercerita tentang sedikit sebanyak tentang PKPM serta pengalaman beliau menyertai serta bergiat aktif dalam PKPM. Silakan Abang Ipin. Nak menjadi alumni kalau di Kepik ni terkenal dengan dia punya program-program seperti LAKIM ataupun program program latihan kepimpinannya kan? Latihan kepimpinan jadi dia akan tahu ini batch mana sebagainya. Jadi selepas daripada itu pergi masuk UIA, tapi semua batch anak ni bukan di UIA PJ, matrik. Masa matrik kami ni, batch kami ni adalah first batch. Dia ada 2 course saja, law dengan IRK, yang dihantar ke UIA Terengganu. Terengganu dia wujudkan satu institusi, nama dia UIA Terengganu, yang bergabung di bawah KUZA. Jadi duduk kita program UIA dinamakan UIMT, IIUM Terengganu, tapi dia punya fasiliti pun sebagainya dibuat di bawah KUZA. Maksudnya berkongsi dengan sekarang ni kalau dulu nama KUZA, sekarang Uniza lah. Maksudnya berkongsi dengan Uniza dulu lah. Uniza dulu. Jadi tapi kita ikut sistem kita sendiri, tak campur lah. Baik. Kemudian masuk tahun 2 tahun matrik kami, batch saya di sana. Kemudian first year second year tu baru third year baru pergi ke UIA Gombak. Jadi bila pergi ke masa di sana, banyak terlibat dengan Kepita dan juga ABIM di sana, ABIM Terengganu. Kemudian bila kami berpindah, rakan-rakan kita UIA tutup masa tu, tak teruskan projek tu, pindah ke Gombak masuk tahun 3. Jadi di masa tahun 3 tu lah saya dilamar oleh Presiden oleh tim PKPM ketika itu. Ketika itu dipimpin oleh Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, sekarang ni dah datuk dah. Ahli politik, saudara Ashraf Wajdi, yang mana menjadi presiden ketika itu untuk masuk sebagai AJK PKPM Pusat. Jadi saya masuk PKPM Pusat adalah sebagai terlibat dalam perkara yang disebut sebagai ketika itu ketika zaman Ashraf Wajdi menjadi presiden adalah zaman selepas generasi 98. Jadi sebenarnya cabaran kami pada ketika itu adalah mengurus, kalau saya boleh kongsi sikit slide dia di sini, ialah mengurus pasca reformasi ketika itu. Jadi kita tahu bahawa ianya bukanlah satu perkara yang cukup mudah dalam suasana ketika itu, kerana dengan reformasi 98 ini yang penuh pelbagai rintangan atas dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku menyebabkan penlibatan anda pada ketika itu adalah dalam konteks yang sedemikian, menguruskan generasi ketika itu ya. Jadi itu sebab mengurus pasca reformasi. Kemudian pada ketika itu jugalah, zaman itulah kita mewujudkan 7 budaya gerakan. Jadi kalau 7 budaya gerakan tu yang you all, sebab sebelum ini, generasi sebelum ini kita dah ada moto hidup biar berjasa. Kemudian diwujudkan orientasi gerakan 11 9 orientasi gerakan PKPM. Jadi dan pada zaman kami
kita rasakan bahawa kita perlu ada komitmen, ada culture yang kita nak buat di kalangan generasi muda. Jadi kita mewujudkan 7 budaya gerakan. Itu yang 7 budaya gerakan tu adalah tercetus pada zaman kepimpinan kami lah, batch-batch saya ketika itulah. Antara yang adanya ada Saudara Ustaz Hasri Harun, Dr. Saudara Adila Bukhari, Saudara Rosman, Saudara Ashraf sebagai presiden sendiri, Syahrul Nizam, ramailah yang sekarang ni pelbagai fungsi dan peranannya di Malaysia dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, perbankan, ada yang masuk dalam pentadbiran dan sebagainya. Jadi itu kita melalui pada ketika itu juga tentang menentang mansuhkan ISA. Saya masih ingat lagi bersama Saudara Ashraf, kita terlibat dalam gerakan mansuhkan ISA ni. Dan di ketika itulah bermulanya juga zaman siasah reformasi. Mana di ketika itu zaman post reformasi, selepas penangkapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1998. Jadi bagaimana nak mengurus gerakan ketika itu, hybrid di antara tuntutan kita sebagai pendesak di gerakan pelajar dan juga dalam masa sama adalah untuk menjadi ejen untuk merubah masyarakat. Yang mana sebelum itu kepimpinan PKPM dia merubah daripada dalam bersama dengan kerajaan, tapi kali ini bagaimana, adakah nak total bersama dengan kalau dari segi pendirian politiknya ataupun bagaimana nak meletakkan posisi non-partisan itu. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita laksanakan. Cuma yang saya masih ingat lagi antara perkara penting yang saya diberi amanah ketika itu ialah menggerakkan pelan kaderisasi kebangsaan. Dan antara program yang jadi trademark kita pada ketika itu, lanjutan daripada kepresidenan sebelum itu dan sambung pada Ashraf Wajdi, dan juga kita juga, yelah, biasanya orang mendendang presiden ya, Amsyah? Ya betul, presiden. Biasanya presiden dengan Cik Agong. Cik Agong ni orang tak pernah kenal sangat. Orang selalu dia kurang, dia orang dendang presiden. Dan sebenarnya yang membawa kepada institusi gerakan ketika itu adalah tim. Bagi saya tim. Dia tidak berseorangan sebagai seorang presiden saja, tetapi is a team. Yang ini juga diungkapkan oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil dalam ya betul. Masa ingat dia sebut bahawa bukan dia hanya individu yang merepresentasi satu generasi, satu gerakan pada ketika itu. Dan saya masih ingat lagi antara program besar yang kami gerakkan ialah kita menggerakkan program perkampungan Menara Gading yang kita kenali sebagai PMG sekarang ni, perkampungan Menara Gading. Dahulu kita pernah tukar sekejap, zaman saya kita tukar perkataan kepada menara. Perkampungan Menara Gading, PMG tu menara, sebab ada beberapa pihak ketika itu ambil nama PMG ni, dia jadi sebutan lain. Jadi kita ketika itu buat atas nama menara. Dan saya diberi amanah oleh kepimpinan ketika itu untuk menerajui bahagian operasi menara seluruh Malaysia. Dan kita buat secara komitmen yang luar biasa untuk menggerakkan seluruh Malaysia bersama-sama dengan Saudara Adila Bukhari yang beliau mengkhususkan kepada soal training ketika itu. Kita ada pembina. Kelab pembina, iaitu kelab yang mengkhususkan kepada membangunkan yang kita sebut sebagai kelab latihan ya, maksudnya seorang kelab latihan, latihan kaderisasi, facilitator muda. Itu yang kita gerakkan. Kita juga aplikasi ni bila kita ada pembina, saya pun tukar juga. Dulu pembina tu dalam PKPIM dia punya, sekarang ni ada institusi lain menggunakan nama pembina tu menjadi satu gerakan NGO lain lah. Begitu. Itu sedikit lah yang saya huraikan apa yang berlaku pada generasi zaman kami ketika itu yang kita berdepan dengan suasana di antara mengurus suasana pasca 98. Okey, baiklah. Tadi sikit sebanyak kita dengar puncan daripada Bayi Pisman tadi tentang bagaimana PKPM bergerak pasca reformasi 98 serta awal abad 21. Yang kita tak nafikan sebenarnya pada abad ini, pada saat itu mungkin saya merasakan bahawa bukan mudah untuk meletakkan posisi PKPM di mana, sama ada kita nak kekal non-partisan
terlibat dengan sebagaimana sebelum itu kita bersama-sama kerajaan sebagai partner in nation building ataupun bagaimana. Tapi kita dapat lihat kita punya the core business atau jauharul amal kita ialah masih tetap dakwah dan kaderisasi. Jadi bila kita nampak kaderisasi ini sebenarnya satu unsur penting dalam melahirkan aktiviti PKPM yang pintar. Okey, baiklah. Seterusnya mungkin kita boleh dengar kongsian daripada Abang Ipin sebab kita nafikan berdasarkan apa yang Abang Ipin ceritakan tadi, ramai kalangan rakan-rakan Abang Ipin pun telah masuk ke pelbagai jenis platform sekarang ni. Ada yang masuk politik dan terlibat dengan pentadbiran kerajaan, ada yang terlibat ataupun bekerja bawah sektor perbankan dan sebagainya. Mungkin sekiranya Abang Ipin berkongsikan kepada kami sebab tak nafikan PKPM ini biasa rata-ratanya terlibat dengan kalangan pelajar yang masih belajar di IPT. Tapi apabila mereka tamat pengajian, bergraduasi, mereka mencari ruang bagaimana untuk mencari peluang yang boleh diisi. Sebenarnya pada sama ada kita teruskan kepada ABIM, biasanya cara begitu, habis PKPM masuk ke ABIM. Tapi mungkin ABIM boleh kongsikan juga dari segi peluang-peluang yang boleh kita manfaatkan. Dari segi itu, okey, dalam banyak di negara kita ini sebenarnya banyak ruang dan peluang boleh diisi. Sisi kerjaya atau mungkin dari segi aktiviti kemasyarakatan. Mungkin ABIM boleh kongsikan. Baik, sebelum itu saya mungkin boleh share sikit beberapa PowerPoint saya nak tengok supaya kita dapat ada direction sedikit. Kita sebagai pelajar merupakan generasi muda. Saya selalu berpegang dahulu kalau pelajar ataupun kita generasi muda ni untuk buat salah ni tak ada problem. Salah. So kalau kita berhasrat nak buat salah lah, maksudnya bukanlah kita sengaja nak buat salah. Maksudnya kalau kita ni tersilap ke, terbuat salah ke, itu biasa, ya. Boleh berlaku, boleh berlaku. Tak ada masalah. Jadi kita belajar daripada kesilapan. Saya nak kemukakan sedikit satu teori dalam strategic thinking atau strategic management, iaitu berkaitan dengan PESTER. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang generasi muda yang menjadi generasi yang akan membentuk masa depan, malah Syekh Yusof Qaradawi dalam ketika datang ke Malaysia, ketika zaman PKPM tu kita pernah terlibat dalam membawa beliau di sini. Beliau memberikan satu kuliah khas berkaitan dengan peranan generasi muda, yang mana dia meletakkan bahawa generasi muda ini adalah hybrid di antara orang yang kanak-kanak yang baru nak belajar dengan orang yang tua, berumur. Jadi kita ini adalah the connection. Dia bukan satu perkara yang ni. Tidak akan wujudnya generasi muda kalau tidak ada yang generasi pertengahan ini, yang baik. Tidak akan wujud juga generasi pewaris kalau tidak ada daripada generasi muda. Dengan itu bahawa kita harus memahami beberapa perkara. Yang ingin saya tunjukkan sedikit sini dalam PowerPoint presentation ini adalah berkaitan dengan dalam kehidupan kita sebenarnya, ini trend PESTER yang saya sebut sebagai PESTER ni tadi, politik, ekonomi, social culture, teknologi, ekologi dan religious, adalah perkara-perkara penting yang melatari hidup kita. Maknanya generasi muda sekarang ini, dia tidak boleh lari daripada melihat perkara-perkara ini. Bila kita sebut, saya pergi satu-satu lah lebih kurang untuk maklumat rakan-rakan sekalian. Yang ini supaya ini menjadi teras kepada kita memahami isu. Kita tak boleh kata generasi muda kita menafikan perkara yang berkaitan politik, kerana keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh MP yang berada di parlimen ataupun wakil-wakil rakyat ataupun keputusan-keputusan dasar negara, proses demokrasi akan turut memberi kesan kepada generasi muda dan juga memberi kesan kepada mereka di peringkat akan datang. Sama dengan ekonomi, sama dengan ekonomi dunia, cara kita mengurus ekonomi dan sebagainya akan memberikan kesan kepada generasi muda. Siapa kata kalau tak payah cara lah tentang polisi ke apa, kita boleh cukup makan, happy semua tu, relax, okey. Tapi kita tidak tahu bahawa bagaimana pula nanti kalau ekonomi merudum, tidak diurus dengan baik, kita keluar graduasi nanti susah nak mendapat peluang pekerjaan dan sebagainya.
Itu socio culture kita sebagainya, interaksi dalam masyarakat, perhubungan antara kaum. Ini juga soal teknologi. Kita tahu bahawa zaman sekarang ni kita semua tak pernah lekang daripada smartphone. Betul. Hamzah, Ya, betul. zaman saya di universiti dulu, ini bukan lagi trend. Masa zaman tu telefon baru tak ada smartphone, telefon 3 skupang tu. 3 skupang. Saya masih ingat lagi. Memang tengok sabun mungkin. Mungkin sabun. 3 skupang tu itu dah moden dah, Syah. Yang moden dah sebenarnya. Yang macam Ato. Ato zaman saya di matrik dulu, fenomena telefon ni baru. Tak semua orang ada lah telefon. Tapi saya boleh katakan sebenarnya telefon pada zaman itu dah lebih kepada privilege. Satu istimewaan berbanding keperluan sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat kita yang berada sikit, saya ingat lagi dalam peringkat kami satu UAA Terengganu tu, ada 2 orang je ada handphone. Dia apa-apa komunikasi daripada KL melalui orang kat sahabat kita tu. Itu je yang itu pun bukan telefon kecil yang besar tau. Itu baru itu brand Motorola biasa kalau kita kena jangan Motorola. Dan generasi muda memang terkait banyaklah dengan soal teknologi dan sebagainya. Betul. Dan bila zaman wabak COVID dengan PKP kita restriction movement order dan sebagainya ni, kita dapati bahawa amat jelas penggunaan teknologi cuba dimanfaatkan. Kita hari ni terpaksa buat kuliah online, kita ada kelas online. Ini teknologi. Kemudian ekologi ni bagaimana kesinambungan dari segi alam, dari segi perkembangan yang berlaku. Kita lihat bahawa trend COVID-19 ini menjadi wabak seluruh dunia, akhirnya memberi kesan juga kepada kita. Dan akhir sekali lah soal religious. Kita tentu memberi kesan sebab pertembungan antara agama, bagaimana agama ni ini antara yang kita sebut sebagai trend. Yang trend-trend ini akan melahirkan senario-senario yang pelbagai, yang akhirnya senario itu akan memberi impact kepada kita. So isunya sekarang ini ialah bagaimana kita respon kepada semua trend-trend yang ada. Dan daripada respon ini, bagaimana kita membuat intervention. Apa langkah yang kita buat sebagai generasi muda. Contohnya, saudara yang mendengar program kita pada hari ini kan, sejauh manakah kita equip diri kita dengan kemahiran-kemahiran, equip diri kita dengan ilmu, equip diri kita dengan pengalaman. Saya masa di universiti dulu, ada kawan-kawan yang masa di universiti suka wah-wah je, tak nak terlibat dalam persatuan, tak nak terlibat cari pengalaman menulis minit mesyuarat untuk bagaimana nak mengurus organisasi sebagainya. Tapi bila keluar, mereka berdepan dengan masalah. Ada yang telefon dengan saya. Fin, ada contoh surat tak? Tak begitu. Jadi, tapi tak apalah, kita tolong. Itu semua proses. Jadi itu sebab saudara sekalian, masa yang kita berada sebagai mahasiswa tu cukup pendek. Hanya 4 tahun saja. Tetapi 4 tahun inilah bagaimana kita nak merancang, kita nak mengolah diri kita, kita nak tambah apa ilmu yang kita boleh dapat dan kita bagi. Ini saya ada sebut sikit budaya ilmu yang saya pernah bentangkan dahulu. Bagaimana sebagai seorang mahasiswa, pertama sekali kita kena ada dalam mindset kita untuk achieve the best level of knowledge. Maksudnya kalau kita dah ada degree, kita kena ada nafsu untuk buat master. Kena ada nafsu pula nak buat PhD. Kita kena ada tu daripada awal. Kemudian kita kena ada juga kefahaman dari segi sumber ilmu, turas, antara syariah dan usuluddin. Ini penting. Kadang-kadang orang faham aliran syariah je. Usuluddin dia tak ambil kan. Jadi yang ini yang kita perlu ada combination of knowledge ni yang kita ada. Ini dari segi ilmu Islam. Kita ada juga kefahaman sumber ilmu alam Melayu. Alam kita sendiri. Sebab kita ni ada beza dengan alam di... Ada orang dia suka ambil kitab-kitab daripada aliran Timur Tengah saja. Barat saja. Tanpa mengenali bahawa ada ulama-ulama jauhar-jauhar yang lahir daripada alam Melayu. Ini yang kita perlu. Dan kena ada juga kefahaman ilmu tamadun dari Barat yang kita kena ambil. Dan kefahaman dari segi tasawuf. Ini juga penting. Pembinaan akhlak, ruhiyah kita. Bagaimana kita mendidik jiwa, mendidik solat, mendidik amalan kita yang kena ada.
dan yang seterusnya kefahaman ilmu dan bacaan dakwah, ilmu dan bacaan pengurusan strategi. Ini antara perkara-perkara ilmu dalam budaya gerakan lah Syah, yang saya fikir perlu ada kepada dalam diri kita. Ya betul, sebab saya boleh rumuskan daripada apa yang berikut tadi tentang budaya ilmu tu sebenarnya menunjukkan kita ni PKPM ni sebenarnya dinamik ya. Kita boleh nampak setiap daripada kita belajar dalam bidang berbeza. Ada belajar tentang undang-undang, ekonomi, perubatan, mengajar Islam dan sebagainya, dan ini membuatkan kita rasa perlu untuk kita tahu, walaupun tak tahu semua keseluruhannya, tapi kita tahu walaupun bidang yang bukan kita belajar, tapi kita tahu asas-asas dalam ilmu tersebut asalnya. Tapi kan kepentingan itu kita harus ambil berat sebenarnya. Saya ada sikit kalau boleh dikongsi ni Amsyar betul, tentang apa yang kita sebut sebagai, kita tunjuk balik slide saya sekali, boleh kan? Ya, saya silakan. Malam ni kita bagi khas, bagi Pin ambil ruang pentas khas. Dia kalau ikut presiden tu dia nak minta apa orang panggil presiden KPM, dia kata seorang je Abang Ipin cakap. Dia kata mana saya reti cakap seorang, kena ada moderator seorang. Moderator awak tak apa, kita baca sama-sama malam ni lah. Jadi ada satu ungkapan yang saya cuba nak ambil 5 langkah kejayaan. Learn to lead, examine expectation, act through your care, respect as professional, never stiff personal growth. Itu antara yang kita boleh learn. Tapi cuma saya nak pergi kepada satu teori ni. Ini yang menarik. Kadang-kadang kita terasa kita rasa-rasa bila kita masuk PKPIM ni, menukung gerakan PKPIM Abi Wadah ni, kita rasa kecil. Tapi bagi saya, teori gergasi ni, bagaimana sebenarnya apabila kita dalam kepimpinan PKPIM, Abi dan juga Wadah, kita berada dalam satu kerangka keluarga besar yang ada jauhar yang tersendiri. Dan bila sebut teori gergasi ni, kita berdiri, bila kita sebut PKPIM ni, dari mana PKPIM? Abi, orang tahu bahawa itu Siddiq Fadil, itu Anwar Ibrahim. Dia the whole connection itu. Jadi kita berada di atas bahu gergasi dan manfaatkan tradisi dan kekuatan sini anda. Pengalaman mereka adalah panduan. Anda bergerak dengan keputusan yang anda setelah membuat environmental scanning, tengok sebenarnya, belajar dari orang lain, belajar dari senior, belajar dari organisasi, belajar dari buku dan juga latihan. Ini nak kena ada. Budaya membaca ni di peringkat kepimpinan PKPIM ni kena first class. Maksudnya satu hari sebuah buku sekarang ni sepatutnya Amsyar. Ya betul. Cabaran besar kan menurut saya. Tempoh PKP ni satu hari sebuah buku. Sebuah buku. Kita boleh baca dengan speed reading apa sebagainya, upload kat Facebook. Okey, hari ni saya dah baca buku ni apa sebagainya. Itu yang itu sama kita hidupkan sebenarnya, sebab PKPIM pun berdiri atas dasar keilmuan, intelektualisme. Dan fikirkan bahawa jika kita menafikan ataupun kita meninggalkan tradisi situ, maka seolah PKPIM ni sudah hilang dia punya auranya. Sebab tak fikirkan bila kita ikut amalan, membawa buku ke mana-mana, ada kawan bertanya, ini budak PKPIM ya betul. Sebab ada kawan-kawan kita yang nampak PKPIM ni budak yang bawa buku, tak ulat buku sebenarnya. Jadi saya rasa memang kita patut hidupkan dan pastikan tu masih hidup lah. Ilmu ni adalah satu perkara yang Allah angkat martabatnya. Mencari ilmu ni Allah angkat martabatnya. Kita kena bayangkan dalam banyak-banyak ayat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turunkan ke langit dunia, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak ayat ni Allah pilih surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Walaupun Al-Quran itu telah wujud di Lauh Mahfuz itu atas kuasa Allah SWT secara keseluruhan, tetapi dia diturunkan oleh Allah SWT ke langit dunia, ke Nabi Muhammad SAW secara sunnatul tadarruj, maknanya secara berperingkat-peringkat. Dan antara yang berperingkat-peringkat ni Amsyar, Allah pilih ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah pilih soal membaca tu pula, membaca dengan Tuhanmu. Soal-soal yang akidah tu diutamakan. Jadi Iqra ni soal membaca tu dia menjadikan satu perkara yang utama. Jadi kita lihat di sini bahawa ini merupakan satu perkara yang menjadi keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.
yang saya fikir kita kena jadikan ianya sebagai suatu budaya. Kita untuk mencintai ilmu dan mencintai buku. Itu satu perkara yang perlu ada dalam semangat besar pimpinan-pimpinan PKPIF. Kerana kalau kita pergi kebanyakan sahabat-sahabat kita yang dah melalui zaman PKPM sekarang jadi pimpinan ABIM, satu perkara yang unik kalau tuan-tuan pergi rumah-rumah pimpinan ABIM, sekarang ni dah ada jadi wadah kan, dalam kerangka keluarga besar kita ni, pastinya tak tengok kebanyakan mereka mesti ada sekurang-kurangnya personal library. Mesti ada. Betul lah, wajib. Saya rasa tak pernah miss. Kata mesti ada lah walaupun sebuah rak. Rak tu memang letak dekat ruang tamu lagi. Bersusun. Saya dulu di UIA, Amsyar. Kalau kan ada UIA, mereka duduk di kubik kan. Kami ada kubik. Memang beli rak tu. Langgat penuh dengan buku. Dengan buku ya. Betul. Tak jatuh. Jatuh. Jadi semangat semangat membaca tu bukan ada sahaja semangat mengumpul buku. Ada orang dia semangat mengumpul buku, tetapi biarlah kita mengumpul dan juga membaca buku. Ini penting kerana itu sebahagian daripada wahyu dan juga sebahagian daripada kita proses kita dalam mengukuhkan mengukuhkan kita punya jiwa dan juga minda kita untuk melanjutkan fikiran pengalaman dia mana ya, sebab saya suka petik juga pepatah Melayu pun cakap ada yang mengatakan bahawa membaca jambatan ilmu. Misalnya kalau kita membaca macam mana dapat ilmu, betul tak? Jadi misalnya kalau ilmu Allah sebenarnya luas dan apa yang Allah kongsikan ataupun turunkan kepada kita itu sebenarnya sangat sikit. Tapi kalau sikit tu pun kita tak kuasai atau kita manfaatkan, sangat rugi untuk kita sebagai khalifah di muka bumi sebenarnya. Betul. Okay, baik. Kita ada berapa masa lagi, Amsyar? Saya ada satu. Dekat ni mungkin sebab kita pun sedang menantikan soalan daripada teman-teman kita yang setia nanti di Facebook kita. Okey, baiklah. Mungkin saya boleh sekarang ni ada apa lagi yang baik ini berkongsikan ataupun kita buka pada ada satu pesanan Imam Hassan Al-Banna yang saya rasa berminat nak kongsi lah. Okey, sila. Benda ni dah lama dah dalam banyak presentation kadang saya keluarkan, jadi mungkin boleh kita share sekali lagi di sini untuk manfaat semua. Okey, Imam Hassan Al-Banna sekejap. Share to the front. Sekejap boy. Keluar ke? Okey, ada. Baik. Kita tahu bahawa pimpinan Ikhwanul Muslimin Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna seorang tokoh besar dalam gerakan dakwah. Kalau kita cakap soal dakwah abad ke-20 yang contemporary, kita tak boleh lari daripada menyebut tokoh ini yang menggerakkan satu gerakan dakwah di Mesir, yang mana gerakan itu tersebar seluruh alam. Okay, isu-isu yang melatarinya ada pelbagai yang saya rasa tak nak kupas lebih lanjut, tapi kita nak ambil apa yang disebut oleh Imam Hassan Al-Banna dalam konsep amal, dalam 10 rukun bai'ah tu, dalam bahagian amal itu dia menyebut tentang beberapa perkara kualiti yang perlu ada dalam pendiri penggerak dakwah. Yang pertama sekali yang pertama sekali adalah yang kita sebut sebagai al-qawiyul jismi, kesihatan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan ini merupakan tubuh badan ini adalah milik Allah SWT. Ini amanah. Bila kita kurniakan badan kita ini satu amanah yang mana kita sendiri harus menjaganya, mengolah badan kita dengan baik, kena have a good shape, kena ada ni sebab ia amanah daripada Allah. Allah memberikan kita roh. Roh itu yang diciptakan, itulah kita. Tetapi kemudian dia beri amanah kita tiup ke dalam jasad. Maka jasad inilah kita bekerja untuk mencari amal, menuai dunia. Ya akhirnya nanti kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab penting untuk kita qawiyul al-jismi. Qawiyul jismi ini bermaksud kita menjaga kesihatan tubuh badan tu dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, sebagai generasi muda, selain daripada Qawil Jismi ni, maksudnya Qawil Jismi ni sampai tahap kita kena check balik bila kita last buat medical check up. Kena check tu. Masuk Jangan tunggu umur macam saya dah 40 lebih baru nak buat medical check up. Tak, tapi umur dari muda-muda ni pun dah kena buat medical check up, insyaAllah. Itu sebab kadang-kadang kalau kita salah faham secara tersurat Qawil Jism tu maksudnya kekuatan tubuh, mungkin orang fikir kita pergi gym. Tapi sebenarnya kalau kita pergi gym tu pun sebenarnya satu cara untuk menguatkan tubuh badan. Dalam fikir sekarang sudah menjadi satu trend kini kalangan anak-anak muda kita pergi gym untuk kita workout, bina badan. Okey. Yang kedua kita sebut sebagai matinul khuluq. Matinul khuluq ini bermaksud kewibawaan moral. Maksudnya generasi muda perlulah mempunyai moral yang cukup baik daripada sekarang. Dia haruslah mempunyai banyak sifat-sifat mahmudah. Ini kita belajar dulu masih sekolah dulu. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Mahmudah. Dan menjauhi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji. Ini kita kena ada. Kewibawaan moral ini penting. Kerana kalau kita tidak ada moral yang baik, kemungkinan besar kita boleh terlibat dengan rasuah. Kita boleh terlibat dengan perkara-perkara penyelewengan. Kita boleh terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan akhlak dan sebagainya. Ini kita kena ada. Kemudian yang ketiga ialah musaqqaf al-fikr, keterbukaan minda. Generasi muda ini, khususnya para pendakwah kita, harus mempunyai minda yang terbuka. Tidak boleh hanya dalam kelompok kita saja. Kita kena ada usaha-usaha untuk mengenali juga kumpulan lain. Berdakwah juga kepada mereka yang bukan Islam. Terlibat dalam program-program yang pelbagai. Ini dalam keadaan yang musaqqaf al-fiqh. Yang seterusnya, qadir ala kasbin, iaitu kemampuan mencari sara hidup. Sara hidup tu maksudnya inilah nak hidup ni hari-hari, makan, minum apa sebagainya. Ini soal kerjaya kita. Kita dapat mampu untuk melaksanakan kerjaya hidup yang terbaik. Kemudian salimul al-aqidah, kejituan al-aqidah. Ada orang sebut dengan saya juga, kenapa yang sedang akidah ni bawah kan? Soal susudan ni wallahu alam, mungkin dia punya ni, tapi kejituan akidah ni penting. Setelah sesar yang lain-lain tu, kita kena perkukuhkan balik akidah kita dalam keadaan, maksudnya apa? Maksudnya kita kembali balik tubuh kita sesat, kuat, moral kita bagus, minda kita terbuka, boleh cara dia, maknanya kita jadi orang yang baik lah. Dalam keadaan orang yang baik ini, kita kena kembalikan balik bahawa kebaikan kita itu mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu bahawa ikrar yang kita sebut setiap kali sembahyang itu merupakan perkara yang membuka hati kita. Kita sebut apa? Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita punya misak, janji. Inna salati, sungguhnya solatku, hidupku, matiku, semua tu kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je dia akidah. Dia bukan akidah ini maksudnya, sebab ramai generasi muda ni duk ingat akidah ni pada marhalah ilmu je. Maksudnya dia tengok marhalah ilmu tu dalam keadaan dia tahu bahawa rukun iman, rukun Islam, sekadar tahu. Tetapi yang kita maksudkan kekuatan akidah ini ialah pada marhah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ialah kekuatan merasai iman tu. Dia rasa pada iman tu. Dia tengok contoh dia tengok orang gelandangan, orang anak-anak muda, dia tengok anak muda tu, dia nampak anak muda ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita didik, kita pupuk. Dia tengok budak-budak, ni budak-budak yang aku diberi amanah oleh Allah, yang aku kena tolong, kita tolong. Jadi itu yang dikata mahalah. Inilah yang melahirkan individu-individu besar dalam gerakan dalam sejarah Islam yang daripada muda lagi dia besar. Siapa? Seperti Ali bin Abi Talib muda,
Zaid, kemudian melahirkan orang seperti mana Salahuddin Al-Ayubi, ya, melahirkan Muhammad Al-Fatih, melahirkan golongan-golongan ini, kepimpinan-kepimpinan besar dalam masa muda lagi mereka dah menjiwai itu kerana apa? Kerana rasa iman itu luar biasa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena kita sebut sebagai salimul aqidah. Yang ke seterusnya sahih al-ibadah, ibadah yang tepat, ibadah yang sempurna. Jangan sembahyang macam patuk ayam orang muda kan, orang nak cepat. Kan, itu saya selalu nasihat anak dia tu kan, kadang cepat kan, kita kena ni. Kemudian mujahid lin nafsi, keupayaan untuk mengawal nafsu. Ini penting. Nafsu tu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat. Dia Syekh Ahmad Raisuni dalam buku yang pernah kita terbitkan di IDEA, dia menghuraikan besar soal bagaimana kita dalam hidup ni perlu juga nafsu. Kalau tak ada nafsu, bagaimana kita nak berlumba-lumba pada kebaikan? Bagaimana kita perlu ada nafsu untuk melakukan sesempurna mungkin. Kita mesti ada nafsu untuk membuat sesuatu perkara itu perkara yang terbaik. Jadi ini yang kita perlukan untuk keupayaan. Mujahid an nafsih ini menggunakan nafsu itu pada saluran yang terbaik. Dan kita belum membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Betul tu. Ya betul. Kemudian disebut sebagai mujahid li nafsih, iaitu arif ala waqti, iaitu kepekaan terhadap masa. Jadi kena peka kepada masa. Apa yang berlaku sekarang ni? Dan Allah SWT turunkan secara khusus ayat wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr. Maknanya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi masa ni antara perkara-perkara yang penting. Ini kena baca buku, mengurus masa yang baik. Saya selalu juga baca buku-buku untuk mengurus masa ni, supaya kita ni walaupun kadang-kadang terculah juga, tapi kita kena cuba sentiasa memperbaiki. Betul. Kemudian munazzam fi syu'uni, ketertiban dalam segala urusan. Munazzam fi syu'uni penting sebab kadang-kadang kita tak boleh, orang Kelantan kata, orang kata terboleh, buat kerja tu lebih kurang, ataupun buat kerja tu ada lopong-lopong, tak buat bersungguh-sungguh. Tak boleh. Bila kita buat sesuatu tu, kita kena buat yang terbaik. Kerana apa? Kerana akidah tadi, kerana Allah SWT. Jadi bila kita katalah kita diberi amanah sebagai pengarah program, kita kena buat tu sehabis baik mungkin. Bukan semata-mata kita hanya menjadi pengurusi kepada ni, tapi kita tengok program, kita santuni staff-staff kita santuni penggerak-penggerak kita bincang, kita bersama-sama membangunkan aplikasi dan sebagainya dengan lebih baik. Itu dia kata munazzam fi syu'uni, kena buat secara teratur dan tertib. Kemudian akhir sekali Amsyah disebutkan sebagai nafi'an li ghairi. Ini saya rasa yang cukup penting, sesuai dengan moto kita, hidup biar berjasa, iaitu kebaktian dan kemanfaatan kepada orang lain. Sebab bagi saya moto hidup biar berjasa itu cukup penting. Sebab hidup biar berjasa itu ada pada manusia. Yang hidup itu manusia, bukan? Betul. Hidup yang boleh berjasa itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita sebagai insan yang diberikan oleh Allah SWT kekuatan, yang kita ada misak perjanjian dengan Allah SWT sebagai hamba dan juga khalifah di atas muka bumi. Maka prinsip hidup biar berjasa itu harus kita fahami dengan lebih jauh, dengan yang disaduri oleh elemen-elemen yang saya sebutkan ini, insya-Allah. Jadi inilah kualiti yang perlu ada dalam individu-individu supaya kita akhirnya boleh menjadi individu yang kita sebut sebagai istiqamah di dalam perjuangan kita. Masya-Allah, ya. Satu kalimat sebab kita fikirkan bahawa setiap unsur 10 unsur ini sebenarnya sangat penting untuk kita ambil berat, kita usaha untuk jadikan yang terbaik. Terutamanya bila kita memahami kitab tidak berjasa itu, ikut pepatah Arab mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai insan adalah yang bermanfaat untuk insan yang lain. Jadi kalau kita ambil unsur terakhir tu, nafi'an lughairi, itu sebenarnya serasasnya itulah satu unsur yang sangat penting untuk kita dengarkan, Pertama sekali kita membantu keluarga kita, masyarakat kita, dan juga kawan-kawan kita yang berada di sekitar kita.
Okey, baiklah. Betul. Okey, baiklah. Jadi itu sikit sebanyak perkongsian daripada Abang Ipin. Untuk malam ini, sekarang ini kita buka untuk sesi soalan. Okey. Kita telah menerima beberapa soalan daripada para penonton. Okey. Pertamanya daripada saudara Firdaus Hazir, PSUA kita sekarang ni. Okey, saudara Firdaus Hazir ingin bertanya, okey, PKPM pasca krisis ekonomi dunia 1998. Bagaimana PKPM survive ataupun mampu mandiri ataupun mampu lestari dengan peluang-peluang dan ruang yang ada? Ya. Itu soalan pertama kita daripada penonton kita. Okey, baik. Pertamanya kita harus memahami bahawa PKPM ni ketika kita menguruskan dulu adalah gerakan pelajar. Saya selalu sebut kepada rakan-rakan ketika itu bahawa duit ini nombor 2, nombor 3, bahkan kadang-kadang nombor 5 atau nombor 6. Tapi yang paling utama sekali ialah apa yang kita nak buat. Kalau program yang kita rancang, program yang kita nak buat itu, jangan tunggu. Biasanya kadang-kadang ada satu sikap di kalangan generasi muda ataupun kita sendiri, bukan generasi muda je, yang dah umur pun sama je. Dia tunggu duit ada, baru kita nak buat program. Jadi itu bukan sebenarnya. Sebenarnya ialah program itu sendiri kita rancang dengan baik, kita laksana, kita dapat dengan baik, insya-Allah ada laluan kewangannya, insya-Allah. Jadi itulah yang saya pegang setakat ini. Tak pernah, saya rasa jarang sangatlah buat sesuatu itu tunggu duit ada baru nak buat. Tak. Tapi kita daripada awal kita dah set supaya kita dah ada sedikit apa program yang kita nak buat, kita jalankan. Yang itu saya fikir antara perkara yang penting dalam kita menangani. Yang keduanya, kita harus ada perancangan yang baik. Dan seperti yang saya sebut tadi, kita ada jaringan keluarga besar kita ini. Jadi jaringan keluarga besar itu harus kita manfaatkan sebaiknya, dan insya-Allah ianya akan ada kebaikan yang boleh kita buahkan di situ ya. Ya, betul. Ya betul, saya pun tak nafikan sebenarnya dalam PKPM ini pun kita punya jaringan luas dalam negara, dalam jemaah sendiri, dalam negara juga luar negara. Jadi kebiasaannya jaringan kita inilah yang akan bantu kita untuk melancarkan program-program tertentu. Dan bercakap soal pengurusan projek ataupun program, sebenarnya ya, memang tak nafikan bahawa dia itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk kita memastikan ataupun menyediakan, semudah ialah kita sediakan kertas kerja. Di segitu, apa yang kita nak buat, perancangannya bagaimana, kita buat perancangan seteliti mungkin, kemudian baru kita uruskan ataupun teruskan dengan usaha mencari wang untuk melaksanakan program. Nampaknya kita ada slide daripada ni. Seperti yang disebut oleh Dr. Iqbal Yunus daripada IT, dalam orientation planning kita untuk kewangan, kita kena ada 3 perkara ni. Act on commitment, mesti ada commitment, implement decision, kita bincang, kita ada implementation, dan delegate to others. Ini kena kita buat. Kita tak boleh seorang gitu kan, kita buat sesuatu perkara tu. Jadi bila Dr. Hisham Al-Talib, ini satu buku yang baik saya rasa. Buku ni klasik. Tahun 90-an gitu ya. Ketika kami dibina lah, generasi saya, saudara Fawaz, Hamidi, kita dibina dengan buku ini. Yang ditulis oleh Profesor Dr. Hisham Al-Talib dalam bukunya Panduan Latihan bagi Petugas Islam. Dia mengariskan 5 asas menentukan kejayaan Al-Falah dalam satu program yang kita buat. Pertama, merasai masalah, membuat pemeriksaan, menentukan penyelesaian, merancang pelaksanaan, dan ada tindakan susulan. Ini yang kita nak kena ada. Sebab kadang-kadang ni bila kita buat program, selalunya kita buat ad hoc, kemudian one off. Maksudnya one off ni, kita buat satu program dah selesai lah. Tetapi kita tak pernah lihat apa yang kita boleh follow up, apa yang kita kena jumpa balik orang yang sponsor program kita, siapa yang beri dana, kita tak bagi laporan. Kita kena ada, walaupun orang tu hanya sedikit yang dia bagi, tapi kita mesti ada sikap yang sedemikian supaya akhirnya insya-Allah kalau kita ikhlas akan dapat lagi bantuan-bantuan yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Ya, sebab dari segi itu pun sebenarnya semangat ataupun sifat kebertanggungjawapan itu sebenarnya satu cara yang kita kena jaga.
Saya sebab selalu bagi- sebut ini Amsyar, saya Ya, terjumpa betul. perkataan ni. Yang ini saya selalu sebut dalam sejak daripada zaman PKPM sebut Oh, jadi kan masalah. iaitu persepsi positif yang menjadi terhadap masalah, iaitu jadikanlah masalah itu sebagai suatu peluang. Peluang. Jadi kalau kita ada masalah, program tak cukup duit apa sebagainya, jadikan masalah itu sebagai satu peluang. InsyaAllah Peluang yang ada masalah. jalannya. Ya. Baiklah. Jadi itu respon dia untuk soalan yang pertama. Jadi kita teruskan dengan soalan kedua. Okey, daripada saudara Syed Mikael. Oh, Okey, Abang Ipin. sahabat lama saya tu. Sahabat lama Syed Mikael. Oh, Masih lagi okey. bersahabat sekarang ni, insyaAllah. Saya bersahabat, insyaAllah. Terus inilah hasil ukhuwah sama KPM yang masih berterusan sehingga sekarang. Saudara Amsyar, saudara Ya. Syed Mikael ini adalah individu penting sewaktu saya menjadi Susah Agung PKPM dulu. Saya ingat dia bironya saya lupa. Biro, Berkaitan dengan dokumentasi. ataupun Ya, begitulah. Jadi banyak bahan-bahan pameran PKPM ni dia yang buat. Sebab kemahiran Syed Mikael ni dia seorang yang kreatif. kreatif. Dan komitmen dia tinggi. Kalau dia nak buat satu tu, ada jalan lah. Tak ada yang saya pernah jumpa dengan Syed Mikael ni. Abang Ipin, tak ada jalan. Mesti ada jalannya. Jadi yang ini kelebihan seorang sahabat saya bernama Syed Mikael. Masya-Allah. Okey, baiklah. Itulah sebab sekarang ni kita dapat soalan daripada beliau. Okey. Selaku mantan sekjen era globalisasi, mungkin Abang boleh kongsikan kepada adik-adik hari ini tentang peranan PKPM pada waktu itu, khususnya anti PPSMI, jadi apa? Gerakan masukan ASA dan sebagainya. Silakan. Satu perkara yang seperti yang saya dah maklumkan sebelum ini ialah mengetahui bahawa perjuangan PKPM dulu kini adalah menjadi suara kepada umat dan masyarakat. Itu sebab kita tidak berhenti untuk mengkritik, memberi pandangan, membawa kekuatan-kekuatan naratif perjuangan kita terlibat dalam menegakkan isu bahasa Melayu, Islam, membantah pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, ya. Kerana apa? Kerana daripada dahulu lagi, dan dia bukan bermula dengan satu noktah, ya, bukan bermula dengan satu titik tiba-tiba budak-budak ni jadi boleh bersuara, tidak. Tetapi atas semangat yang saya sebut tadi, kita ada gergasi, kita bersama-sama dengan para senior, para ilmuwan. Saya ingat lagi hubungan baik kita pada ketika itu dengan dengan tokoh-tokoh dalam kumpulan prihatin waktu itu, Datuk Dr. Bakar Hamid, Profesor Allahumma selamat yang pengasas UKM, lupa pula namanya. Berapa ramai lagi tokoh-tokoh besar yang kita bersama tu, budayawan yang kita terlibat, kita berbincang. Mereka ni yang sentiasa orang panggil memberi sokongan kepada generasi kita, menyebabkan kita aktif dalam perjuangan ini. Dan ketika itu kita gunakan pelbagai medium, Amsyar. Kalau kita boleh guna email, kita guna email. Masa tu tak ada WhatsApp, semua lagi. Yang ada saya ingat lagi ada blogspot lah, ada email, ada SMS. Pernah kita buat suara mahasiswa zaman saudara Amidi dulu jadi presiden, kita zaman 98. Suara mahasiswa tu dicetak, diedar, dihantar naik bas apa sebagainya untuk memberi tahu kepada masyarakat berhubung dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam perjuangan masyarakat. Jadi yang ini satu perkara yang semangat mahasiswa ini perlu ada dan perlu diteruskan. Dia tak boleh mati. Dia mati apa? Mati rasa. Jadi mahasiswa ni dia tak boleh mati rasa. Rasa dia tetap hidup dan dia bergerak dengan idealism dan juga semangat perjuangan. Betul. Ya. Okey, sebab saya pun sebenarnya kita nafikan bahawa mahasiswa ini satu golongan yang sentiasa bersemangat untuk teruskan perubahannya. Kalau kita petik pakar Arab, khidmatu syuyukh fi hamasat syabab. Ya. Okey, hikmah orang tua ada pada semangat orang muda. Jadi sebenarnya semangat orang muda inilah yang menghidupkan ataupun menggerakkan hikmah orang ini ataupun warga emas kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga sekarang ni pun PKPM juga sinonim dengan perarakan keranda 152. Ya, saya ingat saya memang demonstrasi yang besar-besaran telah dilakukan dan turut diiktiraf oleh tokoh-tokoh bahasa, yang turut disertai oleh tokoh bahasa, pejuang bahasa, dan sebenarnya
Dan boleh nampak PPSMI ini ya dikatakan berjaya kita mansuhkan, tapi mungkin isu yang kita harus fikirkan juga ialah penerusan, mungkin boleh dikatakan sama dengan Dual Language Program ataupun DLP yang dikatakan sebagai satu wadah penerus kepada PSMI ini. Mungkin kita boleh bincangkan selanjut dalam sesi yang akan datang. Saya nak bawa kata-kata Hamka, nak kaitkan Hamka, dengan kata Hamka. Hamka kata apa? Profesor Dr. Hamka menyebut bahawa peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Datang tidak menentu masa, datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang itu dengan secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Jadi di situlah sebenarnya terletaknya kepada penghuraian kita tadi bahawa dengan kita terlibat dalam isu-isu semasa, kita terlibat dalam perjuangan denduk dari masyarakat itu kerana itu peluang yang ada, isu yang ada ketika itu untuk melatih kita untuk terlibat. Jadi itu satu perkara yang Allah bagi kepada kita untuk membantu masyarakat untuk mendapat pahala. Jadi sayang sekali lah kalau kita mensia-siakan peluang yang kita ada pada saat itu untuk kita memaju dan juga berjuang untuk masyarakat itu sendiri. Ya, sebab saya fikirkan bahawa Prof Hamka ini mempengaruhi banyak pergerakan kita dalam PKPM maupun dalam jemaah sekalipun. Hatta kita pun juga mempunyai hubungan baik dengan anak anda beliau iaitu Pak Afif Hamka. Jadi ketika setiap tahun Pak Afif juga datang ke Malaysia dan bertemu sama kita dan kita mencedok ataupun kita menadah ilmu yang diwarisi oleh beliau kepada kita pada hari ini. Okey, baiklah. Jadi untuk sebagai penutup, mungkin sebab kita pun menantikan soalan-soalan, tapi nampaknya saya rasa itu saja soalan yang diutarakan oleh para penonton. Untuk sebagai penutup, yang PKP boleh kongsikan harapan kepada kami selaku aktivis PKP Jurassic ini, bagaimana untuk kita memastikan gerakan mahasiswa Islam Ulung ni, sebab signifikan kita merupakan gerakan mahasiswa Islam tertua di Malaysia. Walaupun pada sekarang ini kita dapat lihat kita ada teman-teman lain seperti pembina, kita ada Harmoni, Gamis dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menaikkan pelbagai yang ada, pelbagai gerakan, tapi bagaimana untuk kita memastikan PKP terus mekar ataupun terus lestari di pesata dakwah negara? Kalau saya boleh kongsi sedikit lah. Imam Ghazali menyebut kita sering menyalahkan sesuatu di luar diri kita tanpa mencari ia berpunca sebenarnya dalam diri kita. Kita juga tahu bahawa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum melainkan kaum itu dari dalamnya itu, dirinya itu mahu untuk perubahan. Maka dengan itu saudara dan saya sekalian, rakan-rakan mahasiswa dan saya sekalian, maka penting untuk kita sama-sama buat kerja baik dan kerja amal ini untuk bersama-sama. Hendaklah kita ni jadi seperti ini. Orang yang berkuasa tidak jatuhkan orang lain, tetapi sebaliknya dia naikkan kita. Maknanya kita kena sentiasa membantu rakan. Rasa Dr. Tonji seketika pimpinan dahulu dalam pertemuan dengan gerakan pimpinan gerakan Islam ketika itu, beliau pernah menyatakan bahawa brother, you need to ensure that all of your brother have their finish their degree, then master, and then go for PhD. You need to rancang, gerakkan mereka ni secara kolektif. Ini penting. Dia menyatakan kepada kita bahawa keperluan kita untuk merancang dan bersama-sama untuk struggle membawa kepada komitmen yang lebih besar. Dan dengan itu, 3 simple rules. If you do not go after what you want, you'll never have it. If you do not ask, the answer will always be no. Kalau kita tak tanya dengan orang, kita biar je lah apa sebenarnya, it always be no. But if you not step forward, you will always be in the same place. Jadi itu sebabnya apa yang kita kena tindakan. Jadi sebagai mahasiswa, dia kena berani, perlu ada komitmen yang luar biasa, perlu tak merasakan ada obstacle, ada masalah. Kita kena berani menyatakan pandangan kita dan juga kita kena laksanakan sebaik-baiknya. Dan saya sekalian, saya nak
akhiri dengan kata-kata ni yang banyak dalam presentation saya bawa juga, ialah andai perjuangan ini mudah, pasti ramai yang menyertainya. Andai perjuangan ini menjanjikan kesenangan, pasti ramai yang tertarik padanya. Tapi hakikat perjuangan bukan begitu. Turun naiknya, sakit pedihnya, umpama kemanisan yang tidak terhingga. Andai berrebah, bangkitlah semula. Andai terluka, ingatlah janjinya. Yang inilah kita kena ada sebagai suatu komitmen dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya selalu sebut satu kisah ni, tapi sebabkan ini recording dalam sebahagian daripada satu dekad perjuangan PKPM, kisah ini saya selalu sebut di dalam mana-mana program yang saya bagi motivasi sebagainya. Kisah Munshi Dayan, iaitu seorang panglima tentera jeneral perang Israel yang bermata satu. Hampir dia tu didajar, tapi sebab apa dia mata satu? Sebab satu lagi kena bom, jadi dia jadi pakai yang macam lanun tu kan, pirate. iPad. Jadi Munshi Dayan ini dalam parlimen Israel, dia pernah menyebut dengan bangga, dengan bongkaknya dia bangun. Ketika itu dia membentangkan kod etika. Kita pernah dengar dulu, the code etika of Zionist, Yahudi Zionis nak menghancurkan Islam. Kod etika ini dia bentangkan. Ketika dia bentangkan itu secara jelas bahawa dia sebut apa yang nak dibuat satu persatu. Dan akhirnya orang bangun, pertikaikan balik tokoh yang bernama Munshi Dayan. Dan akhirnya Munshi Dayan ini dia dipertikaikan. Orang kata kat dia, "Weh Munshi Dayan, apa kau ni? Bodoh." Kalau bodoh, goblok lah. Goblok. Jawa dia. Jawa kan. Kata, "Weh, tolol pula." Apa? Asal tolol? Dia kata, kerana kamu ni bentang ni kod etika satu persatu, bagaimana nak majukan Islam. Kalau orang Islam dapat ni, teruklah, habislah kita. Dia kata. Munshi Dayan akhirnya dia bangun dan bangganya, dia berkata kepada whole parlimen, dia berkata bahawa dokumen ini, buku ini, katalah ini buku dia, tuan, dokumen ini apabila dibaca oleh umat Islam, kalau dapatkan umat Islam, dia takkan baca. Kalau dia baca pun, dia takkan habis. Anda bacanya separuh-separuh. Kalau habis baca pun, dia takkan faham. Kalau dia dah habis baca keseluruhannya, dia faham pun, dia takkan buat apa-apa sesuatu pun untuk apa tindakan dan sebagainya. Inilah gambaran orang mengherdik umat Islam dalam suasana yang ada ketika itu, yang kita kena lihat bahawa bagaimanakah kita sekarang ini untuk menjadikan peluang dan ruang ini dengan lebih baik lagi untuk kita bergerak ke hadapan. Moga-moga dengan rasa, dengan komitmen yang sedemikian, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir untuk itu penting untuk kita memahami orientasi gerakan PKPM itu selumat-lumatnya, memahami PKPM itu dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya saudara sekalian, kita bersama-sama dalam organisasi ini, adik-adik bersama-sama dengan organisasi ini haruslah meletakkan komitmen yang besar bahawa kita ada bersama dengan gergasi-gergasi rakan-rakan kita tadi, dan tidak ada keluarga besar gerakan dalam dunia ini yang cukup memberi ruang kepada inspirasi untuk melahirkan kadang-kadang kepimpinan baru. Kebanyakan gerakan dalam dunia ni dia semua duduk dalam satu payung, terpaksa taat kepada satu amir. Tetapi dalam keluarga besar kita, awal-awal dulu tubuh dia kita ni patutnya ayah memberanak, mak memberanak kan, tapi kita ni terbalik. Anak lahir. PKPM lahirkan bapa. PKPM lahir pelajar, melahirkan Abim. Boleh saja tuan-tuan saya sekalian, ketika zaman PKPM di hujung tu, kita pilih perkataan yang lain, tetapi kita pilih perkataan Abim itu kerana sesuai ketika itu generasi muda yang ada kekuatan sendiri. Maka PKPM melahirkan Abim. Kemudian daripada Abim itu terlahirnya Wadah.
boleh juga ketika itu ambil satu nama lain tapi kita melahirkan wadah. Tiga ini terrangkum dalam satu keluarga besar gerakan yang kita bersama-sama, yang akhirnya kelebihannya Amsyar dalam suasana sekarang ini saya menjadi Exco Wadah Pusat. Alhamdulillah saya dapat melihat ramai pimpinan-pimpinan PKPM yang lahir. Saya dapat lihat ramai pimpinan-pimpinan ABIM yang lahir. Dan kan ada beberapa organisasi saya daripada PKPM sampailah dah dari wadah ni, dia ada lagi dalam organisasi yang tertentu. Sebab maknanya dia pegang hak tu je lah sampailah ni. Tanpa ada apa orang panggil transfusion of blood, melahirkan kepimpinan-kepimpinan yang pelbagai. Ini yang saya fikir adalah satu jauhar yang cukup baik yang ada dalam kepimpinan kita, yang moga-moga dirahmati oleh Allah SWT atas keikhlasan rakan-rakan yang berjuang, dan moga-moga Allah SWT memberikan hidayah dan juga taufiknya kepada semua yang ada di luar sana untuk terus istiqamah, terus merasa bahawa insya-Allah dengan kita bersama-sama dengan gerakan ini adalah untuk mendidik kita. Kemungkinan besar lepas ini kita pun bertaburan fastabiqul khairat di rata ruang lingkup dunia ini. Tapi ingatlah pengkalan kita yang mendidik kita daripada awal, memberikan sedikit benih-benih kepada gerakan ini. Itu sebab saya selalu sebut kepada rakan-rakan saya yang mungkin dah habis dah umur KPM, dah di ABI, dah hidup selesa. Marilah sama-sama kita membantu adik-adik kita. Kita tahu bahawa ketika kita dahulu memang susah, nak buat program pun tak ada duit, makan dengan nasi kicap aja, telur goreng aja, sebagainya, sedap, tak ada masalah. Tapi marilah kita membantu adik-adik kita ini, memberikan sedikit sumbangan dana, memberikan komitmen, membuat pengisian, melinkkan adik-adik kita dengan pelbagai saluran, dengan satu perspektif bahawa kita nak supaya mereka ini dapat terlahir seperti mana kita, yang akhir menjadi orang yang berjiwa besar, yang dapat melaksanakan apa yang kita sebut sebagai, yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ni, iaitu umat yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi dengan combination kedua ini, akhirnya dia tu'minuna billah. Mereka itu merasakan diri mereka itu kerdil melaksanakan amanah-amanah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi demikianlah perkongsian yang panjang lebar. Saya rasa sebenarnya sejam pun sebenarnya tak cukup, rasa macam ada banyak lagi yang tertinggal. Sejam sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian panjang lebar daripada kita saudara Khalifatul Muhammad Munir. Perkongsian bagaimana pengalaman beliau menyertai dan terlibat bagi aktif dalam PKPM pada zaman mahasiswanya. Kemudian beliau juga berkongsi tentang gerakan PKPM pada awal abad ke-21, dengan terlibat dengan gerakan masukkan PPSMI, AIC dan sebagainya. Di samping juga beliau berkongsi bagaimana untuk setiap aktivis PKPM maupun anak muda secara umumnya mampu untuk berdikari, persiapkan diri untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Kita nafikan sekarang ni kita sudah masuk ke zaman ataupun kita panggil sebagai era evolusi pendustrian keempat, IR 4.0. Jadi sebenarnya saya boleh nampak apa yang kita dengar sebelah tadi, yang apa yang petang tadi ialah satu perkara yang boleh kita ambil berat dan untuk kita persiapkan diri untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Jadi alhamdulillah kami di PKPM ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Ipin yang telah berkongsi kepada kita semua pada malam ini, Dan saya Ahmad Syahman Effendi selaku moderator anda pada malam ini ucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga semangat ataupun dari segi sokongan daripada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk menonton slot bicara khas malam ini sempena hari ulang tahun ke-59 penubuhan PKPM Pusat. 59 tahun 59 hari ini semalam yang kita nampak kita sudah mula edarkan template ataupun kita mulakan cabaran aku dan PKPM. Kita dapat lihat
Facebook semalam seolah macam galeri PKPM, macam album. Kita tengok sini ni kongsi tentang pengalaman di Tamrin, ada di muktamar ini, program dan sebagainya, dan menunjukkan bahawa sebenarnya alumni PKPM ni betapa ramainya alumni PKPM ni di serata negara. Masya-Allah. Jadi ya, saya juga ingin mohon maaf atas kekhilafan. Sebenarnya saya mengendalikan slot kita pada malam ini, dan mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi dalam slot secara khas yang akan datang. Dan kita doakan semoga Allah SWT merahmati Malaysia yang kita cintai ini, dan kita doa supaya Malaysia kembali bebas daripada COVID-19. Dan seterusnya, untuk KPM, Sana Hilwah, happy birthday, selamat hari lahir PKPM yang ke-59. Okay, Pak, terima kasih. Pak Ipin, semoga bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.